Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Tsamin ke surah 45 baris 17 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Dawud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Dan demikian lagi kita i'tiqadkan pula ada bagi Allah beberapa sifat af'alnya. Maka setengahnya yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Usul Al-Arba'in. Jadi sambung perbahasan perkara yang wajib diiktikadkan oleh seorang mukallaf. Kita sudah lepas perbahasan berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat dan perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini sambung pula perkara yang wajib diiktikadkan oleh seorang mukallaf selain daripada yang tersebut dulu. Maka dia kata, dan demikian lagi kita i'tiqadkan pula ada bagi Allah beberapa sifat af'alnya, sifat af'al Allah. Af'al ni dia panggil plural daripada perkataan Arab fi'lun. Fi'lun ni perbuatan. Jadi wajib kita i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala ada sifat-sifat yang peseng perbuatan. Ya, ada satu lagi sifat-sifat hak peseng zat. Sifat-sifat yang ada di zat. Tu dia panggil sifat zat. Contoh sifat kudrat, sifat iradah, sifat ilmu, sifat hayat. Tu dia panggil sifat zat. Sifat-sifat tersebut ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat perbuatan Allah pula dia tak ada di zat, tapi faham sabit sifat tersebut di Tuhan. Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta makhluk. Jadi mencipta makhluk tu sifat perbuatan Tuhan. Sebab dia mencipta. Mencipta ni peseng perbuatan.
Allah Ta'ala meniadakan makhluk. Itu sifat perbuatan Tuhan. Kerana dia jenis perbuatan. Lepas tu sifat zat, sifat yang ada di zat berkaitan dengan Allah dengan meniadakan makhluk, apa dia? Iaitu sifat kudrat. Sifat kudrat tu sifat zat. Satu sifat yang ada, lagi pula ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia panggil sifat zat. Allah Ta'ala mencipta makhluk, Allah Ta'ala meniadakan makhluk, itu sifat perbuatan. Jadi kita wajib i'tiqad ada bagi Allah sifat yang menunjukkan perbuatan dan sifat yang menunjukkan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah selesai sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Tuhan. Sekarang ni dia secara imbas lalu dia kata pula wajib i'tiqad Allah Ta'ala sabit baginya sifat-sifat perbuatan. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka setengah daripada sifat perbuatan tu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Usulul Arba'in. Dia ada satu kitab namanya Usul Al-Arba'in. Kitab tu kitab Arab lah. Dalam tu ada akidah, dalam tu ada perbahasan tasawuf, dalam tu ada perbahasan sedikit berkaitan dengan fiqh. Kemudian dia kata dalam kitab Al-Arba'in tu dia kata dengan kata Imam Ghazali. Dia kata gini, dan bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada yang mawjud bagi segala yang lainnya, yang lain daripada Allah, melainkan baharu. Jadi semua yang ada ni, mawjud tu ada lah. Mawjud tu yang ada, bukan yang diadakan. Macam kita kata orang gila. Orang gila majnun. Majnun tu orang gila, bukan orang yang digilakan. Jadi kalau orang yang belajar bahasa Arab pertama kali tu, kalau orang belajar tu, maf'ulun ni kalau terjemahnya yang dibuatkan. Makhlukun yang diciptakan. Mawjudun yang diadakan. Bukan. Di situ ada pengecualian. Ada beberapa perkataan yang mana bukan maksud yang diadakan, bukan. Kalau mawjud sini makna yang ada. Majnun yang gila. Bukan yang digilakan. Jadi Allah Ta'ala dia kata bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada yang mawjud, tidak ada yang ada bagi segala yang lainnya lain daripada Allah, melainkan baharu. Selain daripada Allah, ada dia itu baharu. Adapun Allah Ta'ala, adanya itu qadim. Adanya itu baqa', kekal selama-lamanya. Adanya Allah tu sedia, tak ada mula. Tu adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dijadikan kudratnya, kudrat Allah Ta'ala. Yang ini dijadikan baharu tadi dengan kudratnya, kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu kita sabit sifat ma'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya kudrat. Itu salah satu sifat yang besar. Salah satu sifat yang mana kalau tak ada sifat tu, tak ada lah makhluk. Dan dengan limpah adil Allah Ta'ala. Mana semualah Allah Ta'ala buat dalam keadaan ada hikmahnya. Tidaklah ada cacat celahnya. Kalau walaupun kita tengok ada sebahagian makhluk yang nampak zahir macam cacat. Contoh manusia ke ada cacat penglihatan, cacat kaki, cacat tangan. Bukan cacat perbuatan Tuhan tu. Itu perbuatan Allah Ta'ala yang sempurna untuk dia ketika itu, untuk dapat ganjaran daripada Allah Ta'ala yang tak dapat oleh orang lain. Dia panggil orang special. Kalau dia sabar dengan apa yang Allah Ta'ala buat tu, syurga habis cerita. Dijadikan atas yang terlebih elok kejadiannya, kejadian ada. Kejadikan pun boleh juga, tapi dengan makna kejadian, perbuatan Allah mencipta sesuatu. Terlebih elok, sempurna, tidak ada yang kurang. Kita tengok alam dunia ni pun tak pergi ke langit lagi, dah nampak sempurna dah. Di Asia sendiri pun dah sempurna, macam-macam kita boleh tengok. Hutan dengan hutannya, laut dengan lautnya, gunung ganang dengan gunung ganangnya, macam-macam. Itu dia panggil persekitaran yang Allah Ta'ala telah cipta dan Allah Ta'ala telah kehendak sejak azali dan cipta sekarang.
Dan terlebih sempurna benda yang baharu tadi. Dan terlebih adilnya Allah. Ulang banyak kali tu. Tadi limpah adil, ni terlebih adil. Jadi bila kata terlebih adil, limpah adil, maka tidak ada istilah zalim bagi Allah. Adil lawannya zalim. Sekali dia akan sebut, tidak ada dalam perbuatan Allah ni dipanggil zalim. Tak ada. Zalim ni, kalau kita nak panggil zalim ni, berlaku kepada orang yang mengambil hak kita, baru dia panggil zalim. Kalau Allah Ta'ala, contohnya kita buat amal ibadat, Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka, wal'iyadzubillah, tak dipanggil zalim. Sebab kita bukan hak kita. Diri kita sendiri bukan hak kita. Diri kita ni hak Allah Ta'ala. Mata dia pun hak Allah, mata kita hak Allah Ta'ala. Hidung kita hak Allah Ta'ala. Lidah kita hak Allah Ta'ala. Semua anggota kita tak ada satu milik kita. Maka dia tidak panggil zalim. Macam contoh, kita selalu buat contoh, kalau kita tulis khat. Tulis khat tu harga dia RM1. Contohlah. Kita tulis satu khat. Cantiklah khat tu. Kita ni laku. Jadi RM1 harga dia. Bila RM1 harga dia, kita pun bagi orang pinjam. Pinjam selama 2 minggu. Lepas tu, bila dia pinjam, lepas habis 2 minggu, lepas 2 minggu dia bagi semula. Lepas bagi semula, kita pun renyuk buang dalam tu sampah. Dia panggil zalim ke tak? Dia tak panggil zalim sebab kita punya. Yang zalimnya kalau kita bagi pinjam ke dia, dia koyak, dia buang. Tu baru zalim sebab bukan milik dia, milik kita. Jadi macam itulah Allah Ta'ala, semua kita ni bukan milik kita. Milik Allah belaka. Jadi boleh tetap Allah Ta'ala nak masukkan kita dalam syurga, nak masukkan kita dalam neraka, wal'iyadzubillah, boleh belaka. Hak lebih-lebih tu, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tak akan ditanya Allah Ta'ala kenapa buat sekian-sekian, tapi kita lah yang akan ditanya kenapa kita pilih untuk buat sekian-sekian. Kita tak ditanya, Tuhan akan datang. Buat apa mu takdir aku jangan masuk neraka? Boleh, yang mu takdir masuk syurga. Tak ditanya dah tu. Bukan urusan kita, bukan urusan hamba, ubudiyah, hamba, peringkat kehambaan, untuk tanya sesuatu zat yang peringkatnya tahap ketuhanan. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bahawasanya Allah Ta'ala itu amat hakim. Apa hakim? Yakni terlebih teguh perbuatan. Pada perbuatannya, perbuatan Allah. Bijaksana lah. Terlebih teguh nisbah ilmu dia, jadilah orang panggil maha bijaksana. Hakim ni maha bijaksana. Beza dengan hakim. Hakim hak alih itu yang menghukum. Kalau hakimun, orang yang bijaksana. Jadi nisbah pada Tuhan, zat yang maha bijaksana. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, lagi adil pada segala hukumnya hukum Allah. Sebab tu ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah, orang masuk syurga dengan rahmat Allah, orang masuk neraka dengan keadilan Allah. Hasil daripada hisab, dah dibilang, ditimbang segala amal baik buruk, tiba-tiba buruk lebih banyak daripada baik, maka dia masuk neraka dengan keadilan Allah. Sebab tu kita minta doa supaya kita dihisab nanti dalam keadaan dihisab bersama dengan rahmat Allah, bukan dengan bersama keadilan Allah, bersama dengan rahmat Allah, supaya Allah mudah ampun, tidak berkira, mudahkan kita masuk syurga dengan rahmat Allah tu. Amalan kita tidak beri bekah untuk masuk syurga neraka. Kita masuk syurga neraka semua dengan rahmat Allah. Cuma kita hanya mampu usaha dan ikhtiar untuk dapat rahmat Allah dengan melaksanakan segala perintahnya. Dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu cara untuk dapat rahmat Allah Ta'ala. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan tiada dapat dikiaskan adil Allah itu dengan adil segala makhluk. Adil segala makhluk hanya terhad saja adil Allah Ta'ala, adil Tuhan kepada seluruh alam. Adil makhluk boleh jadi khianat, tiba-tiba jadi tidak adil. Adil Allah selama-lamanya akan adil, tidak ada satu pun yang dizalimi. Sehingga akan di hari akhirat nanti, kalau kambing yang bertanduk
pernah menanduk kambing yang tak bertanduk di dunia, maka nanti di akhirat dia akan balas balik. Kambing yang tak bertanduk tu akan tanduk semula kambing yang ada tanduk ketika tanduk di dunia. Tu binatang dengan binatang. Hai. Kalau manusia sama manusia, petah lagi. Dia mengumpat, ada dia punya kafarah dia kalau tak minta ampun. Ya hina orang dan sebagainya, ada kafarahnya yang tersendiri. Hai. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kerana adalah yang lainnya, yang lain daripada Allah Ta'ala tu, terima daripadanya, daripada yang lain daripada Allah, itu zalim pada memerintahkan dan menghukumkan. Tu adil makhluk. Tiba-tiba boleh jadi khianat, jadi zalim. Allah Ta'ala adil dia tidak pernah sama sekali terdahulu zalim atau terkemudian zalim. Zalim dulu pun tak, sekarang pun tak, tengah-tengah pun tak. Selama-lamanya daripada awal sampai ke kiamat adil berlaku. Kalau makhluk adil dia boleh jadi 10 tahun adil, bakinya jadi zalim. Boleh jadi adil sesaat, zalim selama-lamanya. Zalim dan adil ni permainan makhluk. Allah Ta'ala tidak ada permainan zalim dengan adil, hanya ada adil sahaja. Itu Allah Ta'ala beza dengan makhluk. Kerana bukan milik yang mutlak. Sebab apa? Sebab makhluk ni bukan milik yang mutlak. Dia tidak ada milik yang mutlak. Milik yang mutlak ni makna milik yang tanpa dikaitkan dengan orang lain. Kalau makhluk ni dia milik dengan dikaitkan dengan orang lain, iaitu dikaitkan dengan Allah. Harta kita, memang harta kita, hakikat siapa bagi? Allah Ta'ala. Jadi kaya kita, milik kita tu tak mutlak. Tu maksud mutlak tu. Kalau Allah Ta'ala tak dikaitkan dengan mana-mana dah, Allah memang kaya. Allah memang berhak. Allah memang milik. Allah milik segala alam ni. Tak ada kongsi dengan mana-mana. Tak ada apa nama tu, kongsi dengan mana-mana. Sendirian berhak. Tak boleh dikongsi dengan mana-mana makhluk ataupun Tuhan. Kalau kita, milik kita, kekayaan kita dikaitkan dengan izin Allah Ta'ala belaka. Sebab tu bila seorang tu mati, maka adanya hukum faraid. Sebab apa ada hukum faraid? Sebab harta tu sudah menjadi milik Allah Ta'ala. Kembali kepada asal. Bila milik Allah Ta'ala, maka tidak boleh dibahagikan secara ikut nafsu, bahkan kena ikut cara syarak. Bahagi harta namanya faraid. Semasa dia hidup, itu harta dia lah. Harta dia yang dikaitkan dengan hak milik Allah yang asal, yang hakikatnya. Hak milik dia sekarang dari sudut syariat. Dengan makna kalau siapa-siapa nak curi, tak boleh. Tak boleh buat alasan tak? Aku boleh curi buat apa? Sebab ni hak Allah, bukan hakmu. Tak boleh itu. Tak benar mahkamah gitu. Jadi ketika dia hidup, dia ada hukum syariat yang tersendiri, itu milik dia. Harta tersebut milik dia. Lepas dia mati, barulah harta tersebut pindah kepada milik Allah kembali. Maka sebab itulah ada Allah Ta'ala tetapkan hukum faraid. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan tiada tasawur, tiada tergambar, tidak boleh terima pada Allah itu zalim sekali-kali. Tak boleh kata Allah Ta'ala tu zalim. Dan tak boleh kita tak boleh kata Allah Ta'ala berkehendak untuk zalim boleh, tapi dia tak boleh. Tak boleh juga. Ni ada sebahagian suara-suara sumbang lah. Suara-suara sumbang yang mengajar kata Allah Ta'ala boleh berkehendak untuk zalim, cuma dia tak berkehendak. Jadi sebab tu kita kata dulu bahawasanya mengaji ataupun belajar bab ta'aluk sifat tu tak wajib, tapi kalau tahu bagus. Kalau kita belajar ta'aluk sifat iradat, ta'aluk sifat kehendak Allah Ta'ala ni, dia hanya berkisar kepada benda yang harus sahaja. Jadi boleh kalau kita kata Allah Ta'ala boleh kehendak dia zalim, cuma Allah tak kehendak. Makna zalim tu harus bagi Allah. Dia tak sedar cakap tu. Dia tak sedar kata bahawasanya kalau dia cakap Allah Ta'ala boleh kehendak nak zalim, tapi Allah tak kehendak. Itu maknanya harus bagi Allah bersifat zalim.
Ha. Jadi zalim itu awal-awal tak ada diri Tuhan. Mustahil pada akal. Bila mustahil pada akal, maka iradat Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala tidak ada kaitan dengan benda yang mustahil. Kerana kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk adakan benda mustahil, dia akan jadi terbalik. Mustahil tadi bukan mustahil, sebenarnya harus. Padahal kita mengaji mustahil ni benda yang tak boleh ada. Benda yang tak boleh sabit. Tak ada daripada awal sampai habis. Itu mustahil. Tiba-tiba kita kata Allah Ta'ala boleh buat. Mana mustahil tadi jadi harus. Ini tak jadi mustahil. Ataupun kita kata Allah Ta'ala boleh untuk tidak menetapkan sifat zalim bagi Allah. Mana kita mengatakan Allah Ta'ala menafikan benda yang mustahil. Itu dia panggil benda yang telah hasil. Kita menghasilkan benda yang telah hasil. Asalnya memang tak zalim dah. Tiba-tiba Allah berkehendak untuk meniadakan zalim. Meniadakan benda yang tak ada. Benda pelik Meniadakan benda yang tak ada, itu mustahil. Tak boleh terima. Mustahil-mustahil ni tak boleh terima. Sebab apa tak boleh terima? Contoh kalau kita pergi, suruh orang buka Swiss. Lepas tu buka Swiss, lampu pun buka. Lepas buka, kita pun kata, buka Swiss. Kalau dia buka lagi, agak-agak buka pun tutup. Tutup lah. Dia dah buka dah, nak buka apa lagi? Dia dah buka lampu, dia suruh buka lagi lampu. Tu gila tu. Kalau dia buka lampu dah, kemudian suruh tutup semula, buka semula, tu padang lah. Boleh lah tu. Jadi tak boleh kata Allah Ta'ala itu zalim dan tak boleh kata Allah Ta'ala boleh kehendak untuk buat zalim. Cuma Allah tak tahu. Cuma Allah tak mau. Itu tak boleh. Kemudian kata Musannif rahimahullah, kerana sebab apa tak boleh kata Allah zalim? Kerana sekalian. Itu dia kata tiada tasawur, tidak boleh tergambar, tak boleh terbenar, tak boleh terima di akal kata Allah Ta'ala tu zalim. Sebab apa? Kerana sekalian yang selain Allah yang diperintahkan itu pada miliknya, milik Allah. Semua tu milik Allah. Kita ulang 17 kali. Maliki yaumiddin. Allah Ta'ala memiliki hari kiamat. Hari kiamat pun dia milik. Apatah lagi hari selain kiamat. Hari kiamat pun dia boleh memilih. Apatah lagi hari selain kiamat. Hari selain kiamat, iaitu dunia, lagilah dia milik. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala boleh berlaku zalim, mana seolah-olah kita mengeluarkan salah satu ataupun sebahagian kecil daripada benda yang harus, Allah Ta'ala tak boleh kehendak. Di luar kehendak Allah. Dan benda yang di luar kehendak Allah tu, Allah ambil, Allah hukum. Baru panggil zalim. Sebahagian kecil daripada benda yang harus, bukan milik Allah. Kemudian Allah hukum dia. Allah tetapkan hukum pada dia. Baru dia panggil zalim. Sebab tu asal bukan milik Tuhan. Tapi tak berlakulah begitu. Nak kata zalim tu lagu mana? Kita menzalimi diri sendiri. Sebab apa dia ada istilah dalam Quran? Menzalimi diri sendiri. Kita buat dosa, kita menzalimi diri sendiri. Sebab asal diri sendiri bukan hak kita. Asal kita ni sendiri adalah hak Allah Ta'ala. Nikmat 7 anggota, hak Allah Ta'ala. Kita khianat, kita zalim. Zalim diri sendiri. Sebab menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah dengan izin dia. Tu zalim diri sendiri tu. Tu Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, ia Allah mengeluarkan dari, ni nak cerita tentang sifat perbuatan Tuhan ni. Semua ni. Ia Allah mengeluarkan daripada Adam. Adam ni tak ada kepada wujud. Mengeluar ni makna mengumpulkan daripada keadaan tak ada kepada ada. Tu sifat perbuatan Allah. Mengadakan sesuatu, mencipta sesuatu. Asalnya tak ada, lepas tu ada. Asalnya ada, lepas tu tak ada. Tu sifat perbuatan Tuhan. Dia bukan sifat yang ada di zat Tuhan. Dia sifat yang menunjukkan pada perbuatan Allah. Lagi tiada ada sertanya serta Allah. Seorang pun pada milik. Tak ada yang kongsi milik dengan Allah. Kita ada kongsi milik, syarikat lah, rumah lah. Kita berkongsi milik dengan orang lain.
atas sultan kau raja kau ada kongsi milik dengan orang lain. Allah Ta'ala, Tuhan tak ada kongsi dengan mana-mana orang. Hingga dikatakan Allah itu zalim. Tak ada. Allah Ta'ala tidak berkongsi dengan orang lain sehingga kita boleh kata Allah Ta'ala itu zalim. Tak ada. Andai kata kalau Allah berkongsi dengan orang lain. Contohnya Allah Ta'ala itu ambil hak bumi. Tuhan lain ambil hak langit. Kemudian Allah pun menghancurkan langit. Mengambil keputusan menghancurkan langit. Baru dia panggil zalim. Sebab langit bukan milik Allah. Andai kata begitulah. Dan Tuhan yang selain Allah yang jaga langit, tak ada hak untuk dia memusnahkan bumi. Kalau dia memusnahkan juga, makna dia zalim. Tuhan tak boleh zalim. Sebab tu kita kata mustahil Allah ada lebih daripadanya satu Tuhan. Tak boleh. Sebab akan bawa pada benda-benda lain. Antaranya zalim itulah. Allah Ta'ala menghancurkan langit yang bukan hak dia. Tuhan langit pula menghancurkan bumi, hak bukan hak dia. Tu dia panggil zalim. Tuhan yang ada sifat zalim ni, benda yang sifat mazmumah ni tak boleh ada pada Tuhan. Semua nama Allah, semua sifat Allah menunjukkan kesempurnaan dan juga menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, pada memerintahkan, hingga dikatakan Allah itu zalim pada memerintahkan noktah. Tadi kata gitu. Maka barang yang lain sama ada manusia dan jin dan syaitan dan malaikat dan langit dan bumi dan binatang dan tumbuh-tumbuhan dan jauhar. Masuk pula jauhar. Jauhar ni jiring lah. Apa-apa jiring. Dan araq. Araq ni sifat baharu. Sekaliannya itu baharu. Baharu dikeluarkan daripada adam, daripada tak ada kepada wujud. Semua tu. Tumbuh-tumbuhan, bumi, langit, jirim, zat, apa-apa saja selain Allah, dia daripada tak ada pindah kepada ada. Daripada ada pindah kepada tak ada. Tu sifat dia, peseng gitu. Jadi sabit kat Allah Ta'ala baharu boleh tak? Tak boleh. Sebab tu kita tak boleh kata Allah Ta'ala duduk atas arah. Sebab sebelum ada arah, Allah tak duduk mana-mana. Maka begitulah ketika mana ada arah, Allah tak duduk atas arah. Kalau sebelum ada arah, Allah tak duduk mana-mana. Ada arah, baru Allah Ta'ala duduk atas arah. Tu sifat perbuatan yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat perbuatan yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Allah Ta'ala berpindah daripada asalnya, sifatnya tak ada kaitan dengan makhluk, tiba-tiba ada kaitan dengan makhluk. Tiba-tiba ada kaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya sempurna. Bila Allah Ta'ala tidak ada tempat, sempurna. Dia berpindah kepada sifat tidak sempurna, iaitu berhajat kepada tempat. Berkait dengan tempat. Berhajat ni makna berkait. Setengah orang dia panggil hello. Dia kata, kami tak kata Allah Ta'ala berhajat kepada arah. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata duduk atas arah. Duduk atas arah. Kami tak kata berhajat pada arah. Dia pusing kat situ. Kita tak kata Allah Ta'ala berhajat atas arah seperti mana puak-puak syairah kata. Betul lah. Kita kata Allah Ta'ala tidak berhajat ke atas arah, untuk duduk di atas arah. Berhajat di situ. Kalau belajar kitab Ummul Barahin, dia kata berhajat makna ya ta'allaq, berkait. Allah Ta'ala tidak boleh berkait dengan tempat. Nak pergi mana? Tak boleh pergi mana orang? Allah Ta'ala tidak ada kaitan dengan tempat. Kalau tak mau pakai perkataan hajat, Allah Ta'ala tak ada kaitan dengan tempat. Itu maksud berhajat. Takut kita kata lagi, Allah tak berhajat kepada tempat. Seperti mana hang kata? Dia kata, aku tak kata Allah Ta'ala berhajat pada tempat. Allah Ta'ala kata dia bertempat di arah seperti mana disebut. Habis itu. Jadi berhajat situ makna berkait. Allah Ta'ala tak berkait langsung dengan tempat. Yang mana salah satu yang boleh menempati sesuatunya, arash. Ya puak-puak hak ni yang mengiktiqad Allah Ta'ala atas arah ni, dia gini, dia kata, dia menafikan Allah Ta'ala
hulul. Allah Ta'ala meresak, Allah Ta'ala mengisi satu tempat di badan manusia ataupun di mana-mana makhluk. Dia tak boleh terima Allah Ta'ala meresak dalam badan Nabi Isa. Dia panggil hulul. Meresak badan Nabi Isa, mengisi di dalam badan Nabi Isa. Tu hulul tu. Mereka tak boleh terima Allah Ta'ala itu meresak pada mana-mana badan wali. Kita pun terima betul. Tapi dia tak sedar kata bila dia kata Allah Ta'ala itu bertempat di atas arah, itu juga salah satu hulul. Itu juga salah satu hulul. Menempatkan zat Tuhan pada sesuatu. Menempatkan zat Tuhan pada sesuatu, hulul dia panggil. Tak kisah tubuh manusia ke, tempat ke, atas arah ke, atas langit ke, atas bumi ke, atas Kaabah ke, dia panggil hulul. Hulul tu mustahil. Mereka yang i'tiqad hulul tu mustahil, tapi tak sedar kata mereka ni hulul juga dalam tempat pada Allah Ta'ala. Itulah puak-puak yang rosak yang i'tiqad. Nak pergi mana tak boleh lari. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, sekaliannya itu baharu dikeluarkan daripada Adam, iaitu tak ada kepada wujud, dengan yang terlebih indah-indah kejadian baharu tadi, dengan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sabit padanya sifat kudrat, maka Allah Ta'ala berkuasa. Bila kata Allah Ta'ala berkuasa, maka Allah Ta'ala ada padanya sifat kudrat. Bukannya bahasa kita begini, Allah Ta'ala berhajat kepada kudrat. Tak boleh kata gitu. Sifat keberhajatan tu mustahil. Jadi tak boleh kata Allah Ta'ala berhajat kepada kudrat. Tak boleh. Allah Ta'ala berkuasa. Ya, berkuasa. Berkuasa, bila faham berkuasa, pasti ada kudrat. Begitu. Jadi kita kata Allah Ta'ala berkuasa dengan kudrat, berkehendak dengan sifat iradat. Itu kalau nak faham perbahasan sifat 20, bahasa kita, gitulah. Hakikatnya Allah berkuasa. Bila kata berkuasa, faham kata berkuasa, Allah ada kudrat. Macam orang alim. Alim. Bila kata alim, mana ada pengetahuan. Tak ada orang yang tidak ada pengetahuan, kita panggil alim. Tak ada gitu. Alim mana? Orang yang mengetahui. Bila kita nak sabit orang itu orang yang mengetahui, pasti dia ada pengetahuan. Tak sedar tu. Jadi kita panggil Allah Ta'ala alimun, maha mengetahui. Pasti dia itu ada ilmu. Allah Ta'ala sami'un, maha mendengar. Pasti dia ada sifat pendengaran. Begitu. Tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tiada ada maujud pada azal yang lain daripadanya daripada Allah. Sejak azali tak ada benda lain. Sifat ke, zat ke, tak ada melainkan Allah dan segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada ada di sana itu, di sana mana? Di azali itu. Seorang yang lain daripada Allah. Kaedah dia, sejak azali tak ada satu pun benda zat yang ada selain Allah. Tak ada pun satu benda zat yang ada selain Allah. Jadi Allah saja ada sejak azali. Bila kata Allah saja ada sejak azali, maka segala sifat-sifat Allah yang tak terhingga juga sabit pada zat Allah. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka dijadikan segala makhluk. Ini nak cerita sifat perbuatan Tuhan ni. Maka Allah Ta'ala pun jadikan segala makhluk. Jadikan segala makhluk ni pada waktu yang boleh. Pada waktu yang boleh ada makhluk. Pada waktu yang boleh ada makhluk. Dia waktu azali dengan waktu yang boleh ada makhluk ni, dia beza. Ada pemisah dia. Waktu azali tak ada seorang pun ada. Waktu boleh ada makhluk, awal-awalnya kosong. Kemudian Allah Ta'ala menciptalah makhluk yang pertama. Yang berlaku khilaf ulama, apakah makhluk pertama. Ada yang kata arash, ada yang kata air, ada yang kata Nur Muhammad dan sebagainya. Itu pendapat khilaf lah. Sebab apa Allah Ta'ala jadikan makhluk? Kerana menyatakan bagi kudratnya kudrat Allah dan iradatnya iradat Allah. Kalau bahasa tasawuf, dia panggil tajalli. Tu lah. Bahasa tasawuf dia panggil tajalli.
Bahasa kita, bahasa akidah dia panggil izhar kudrat dan izhar iradat. Menzahirkan kudrat Tuhan, menzahirkan iradat Tuhan. Nak kabur kata Tuhan ni maha kuasa, Tuhan ni maha berkehendak. Allah Ta'ala cipta makhluk ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya jin dan manusia tu ibadat pada aku. Jadi Allah Ta'ala mencipta sesuatu, wajib i'tiqad, Allah Ta'ala bila cipta sesuatu tidak ada tujuan. Bukan macam kita, ada tujuan tertentu. Dia tidak ada tujuan yang tertentu. Tidak ada tujuan tertentu. Bahkan dia panggil hikmah. Ada sebaliknya, ada hikmah dari sudut perbuatan Tuhan. Hikmah kena cari sendiri. Ya? Ada kadang-kadang yang boleh dicapai, ada kadang-kadang benda tak boleh dicapai. Benda yang dia boleh dicapai, dia panggil amrun ta'aquli. Benda yang boleh fikir. Benda tak boleh capai, dia panggil amrun ta'abudi. Benda yang kita serah pada Tuhan, kita ikut saja apa Allah Ta'ala suruh buat. Tak payah mikir. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bukan kerana berkehendak kepadanya, kepada makhluk. Allah cipta makhluk, bukan nak kehendak pada makhluk. Bukan berkehendak pada makhluk, apatah lagi berkehendak pada secara khususnya makhluk-makhluk yang tertentu. Tidak. Bahkan Allah Ta'ala cipta makhluk ni untuk kebaikan makhluk tu sendiri. Hikmah yang ada di sebalik penciptaan Allah pada makhluk tu ada. Tapi tujuan Allah cipta makhluk semata-mata tak ada. Hikmah Allah Ta'ala cipta makhluk, supaya makhluk kenal Tuhan. Itu hikmah sebalik penciptaan Tuhan untuk kita makhluk. Untuk Allah tak ada tujuan apa-apa. Cipta lah. Ikut kehendak dia. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ialah Allah yang mempunyai kurnia. Kurnia ni, kurnia Allah, pemberian bagi segala makhluk. Dan mempunyai nikmat. Dan yang mempunyai nikmat. Apa tu? Dan yang mempunyai nikmat. Apa tu? Dengan bagai-bagai penolongnya. Tak nampak, tak ada titik. Titik tak lengkap. Dan apa tu? Bangkit. Dia kata, dan ialah Allah Ta'ala tu yang mempunyai kurnia bagi segala makhluk dan mempunyai nikmat. Okey, dan bangkit. Ya. Yang mempunyai kurnia bagi segala makhluk dan mempunyai nikmat dan bangkit. Dan bangkitnya dengan bagai-bagai penolongnya. Pelik ya. Dan ialah yang mempunyai kurnia bagi segala makhluk dan mempunyai nikmat dan bangkitnya. Apa bangkitnya tu? Dengan bagai-bagai penolongnya bagi segala kejadiannya. Apa dia nak sebut tu? Dan ialah Allah Ta'ala yang mempunyai kurnia. Itu fahamlah. Bagi segala makhluk. Dan mempunyai nikmat. Allah Ta'ala yang mempunyai nikmat. Kita ni yang diberikan nikmat. Bukannya yang mempunyai nikmat. Allah Ta'ala yang mempunyai nikmat. Kita ni bahagian yang dapat nikmat. Batu dan bangkitnya. Tu kena semula tu. Apa dia tu? Tak faham tu. Dan bangkitnya dengan bagai-bagai penolongnya. Bagi segala kejadiannya. Tu tak faham tu. Kena tengok semula. Maka amat kuasalah menyampaikan dan menuangkan bagi azab. Amat kuasa menyampaikan dan menuangkan. Menuang dan menyampai samalah. Memberikan bagi azab. Iaitu azab kepada makhluk. Ya, yang kena azab ni bukannya batu. Batu ni sebagai bahan bakar saja yang disebut dalam Quran tu. Batu-batu masuk neraka tu. Batu-batu orang yang semua berhala tu sebagai dia sebagai apa nama tu, batu-batu yang disembah oleh orang kafir pada dunia. Okey, benda yang disembah oleh orang kafir antaranya Nabi Isa dengan Maryam. Dalam kitab Hasyiah Sawi sebut
Nabi Isa dengan Maryam sahaja tidak akan dibakar dalam neraka walaupun dibuat sembahan bagi orang lain. Sebab dia tu orang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Adapun batu-batu yang tidak dimuliakan Allah Ta'ala, yang bukan manusia, yang disembah oleh orang lain, maka hak tu akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali untuk menjadi bahan bakaran api neraka. Itulah sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.